Dan sekarang mayat itu berdepan dengan Maurice Bucaille. Apabila dia diberitahu bahawa Al-Quran mengatakan bahawa mayat Firaun akan dipelihara oleh Allah, yang akan disaksikan oleh orang kemudian, dan tiba-tiba Allah berikan hidayah dia memeluk Islam ketika dia dalam dewan pembedahan mayat Firaun. Rupa-rupanya Firaun bukanlah hebat sangat, dan saiznya hanyalah 5 kaki 7 inci. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya berkata Imam, Tuan Nazir, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan penuh kesyukuran kita pagi ini untuk menyentuh tentang sentuhan Al-Quran terhadap ilmuwan barat. Dan kita telah di tengah Ramadan, bulan yang mulia, dan marilah kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana Ramadan aw la yasum fa inta min ayyam ukhra. Surah Al-Azim. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk pada manusia, keterangan daripada petunjuk dan pembeza benar dan palsu. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut hendaklah dia puasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan hendaklah diganti pada hari yang lain. Syahid kita di sini ialah bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dan dalam sirah ataupun dalam teks yang membicarakan tentang Al-Quran, Al-Quran Al-Karim jumlah diturunkan, disebut di sini nazal Al-Quran Karim jumlatan wahidah ila batil izzah minas sama dunia. Allah turunkan Al-Quran sekaligus daripada Baitul Izzah ke dunia, ke langit dunia, ba'dan kana fi Lauhul Mahfuz, yang sebelumnya daripada yang tersimpan di Lauh Al-Mahfuz. Kemudian dikatakan summa nazal ba'da dzalika mutabarrakan ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan bertahap-tahap ke dalam dada baginda Rasulullah SAW, dan diturunkan 3 tempat. Pertama ialah di sekitar Mekah, dan kedua ialah di sekitar Madinah, dan terakhir ialah di sekitar Syam, iaitu di Baitul Maqdis. Inilah Al-Quran yang menjadi mukjizat sepanjang zaman, yang menyentuh hati perasaan manusia sepanjang zaman, Muslim dan bukan Muslim. Dan betapa ajaib Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril yang menjadi penghulu pada segala malaikat, dan diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah adalah penghulu segala ciptaan Allah, dan diturunkan pada umat Muhammad SAW. Dan umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Diturunkan kepada umat Muhammad sebaik-baik umat, dan diturunkan dalam bulan Ramadan sebaik-baik bulan, penghulu segala bulan, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Itulah Al-Quran, bertindih-tindih, berlapis-lapis keutamanya, mukjizat dan mukjizat. Diturunkan oleh Jibril AS, penghulu malaikat. Diturunkan kepada Rasulullah, penghulu segala anbiya. Diturunkan kepada umat Muhammad sebaik-baik umat. Diturunkan kepada bulan Ramadan sebaik-baik bulan, dan diturunkan pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah indah sekiranya dia bertapak dalam dada kita, dan jadilah Al-Quran, Allah menjal Al-Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penghias taman-taman dalam dada kami. Tentu seperti kita boleh membaca banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama kita tentang Al-Quran.
Dan yang barangkali kita boleh membaca itqan fi ulumul Quran yang ditulis oleh Imam Sayyidi, menceritakan bagaimanakah kisah Al-Quran diturunkan, bagaimanakah mukjizat Al-Quran, bagaimanakah manusia yang tidak beriman pada Allah tetapi mereka tidak dapat sanggup untuk menanding Al-Quran. Dalam satu kisah yang diceritakan daripada Ibn Abbas bahawa orang Quraisy kafir yang diwakili oleh Al-Walid bin Mughirah, dia telah dibaca Al-Quran bersembunyi-sembunyi mendengar baca Rasulullah. Maka apabila dia mendengar baca Rasulullah, dia mengatakan ka'bannahu raqalah lahu wa qala ya ajaban lima yaqul Ibnu Kabsyah. Dia panggil Rasulullah sebagai Ibnu Kabsyah. Dan dia kata wallah ma huwa syair, apa yang saya dengar itu bukan syair, wala sihr, bukan sihir, wala bihamzin bin junun, bukan kata-kata daripada orang gila, wa in naqaluhu lima lamin kalam Allah, dan dia adalah daripada kalam Allah. Dia tidak beriman, tuan-tuan. Tetapi dia tidak dapat mengecilkan Al-Quran dan dia mengatakan bahawa ini bukan perkataan manusia. Dan walaupun dia tidak beriman, dan apabila dia kembali kepada kaumnya dan ditanya kepada kaumnya, kenapa kamu berpinga-pinga apabila mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad? Ini jawabannya. Dia kata, wallahi ma bikum rajulun a'lamu bil ashar minni, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada saya tentang syair, wala birjizan wala biqsadin minni. Tak ada seorang pun yang lebih baik dalam segi sastra Arab daripada saya. Tetapi apa yang saya dengar, ini bukan daripada syair, bukan daripada qasidah. Ma yushbih alladhi yaqulu syai'an min hadza. Tak ada satu pun kalimah Al-Quran ini yang menyerupai dengan kalam manusia, tidak ada. Wallahi inna qawlu alladhi yaqulu halawah, dan kata-kata Al-Quran itu sangat manis. Mereka yang fasih bahasa Arab, Al-Quran turun dalam sepasih-pasih bahasa, mukjizat yang agung. Walaupun dia menentang Islam, tetapi dia tidak dapat menyangkal keindahan bahasa Al-Quran. Dan dia kata inna qalahu alladhi yaqulu halawah wa in alaihi at-talawah la talawah wa la masrur allahu madakut asbaru. Seperti pohonnya rimbun, di atasnya sangat subur dan di bawahnya begitu indah. Dan wahu la yalu wa mayula, dan dia mengatasi segala perkataan manusia. Wa inna la tahtahu, dan dia mengalahkan seluruh perkataan manusia. Ini ialah akuan diberi oleh orang yang menentang Rasulullah SAW. Tetapi dari segi Al-Quran, mereka tidak dapat menandingi, dan tentuan itulah bahasa Arab yang sangat indah. Mukjizat Al-Quran dalam berbagai segi yang dikagumi oleh Mughirah di sini Al-Walid ialah dari segi bahasa Al-Quran yang cukup indah. Bagaimanakah kita ingin menjiwai Al-Quran dari segi bahasanya? Tentulah menteri bahasa Arab, dan itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar, ta'allam Arabiyyah fa innaha tasbit al-aqal wa tazidu fil al-murah. Pelajari bahasa Arab sebab dia akan memberikan, memantapkan akal dan menambahkan maruah kita, keagungan kita. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Umar, dan demikian juga disebut oleh Imam Syafi'i, bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran, bahasa tamadun, bahasa Islam, bahasa antarabangsa yang menghubungkan seluruh umat Islam, tuan-tuan seperti. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa Ta'allum Arabiyyah fardhu min 'ala al-kifayah li anna tariq li fahmi al-Quran sanah wa sunnah. Mempelajari bahasa Arab ialah fardhu kifayah supaya kita dapat memahami Al-Quran dan sunnah. Dan dihuraikan maksudnya. Dan kata Imam Syafi'i, yajibu 'ala fi muslim ayat ta'allam min lisan Arab ma yablugh jahru ila adal fardhihi. Menjadi kewajiban setiap umat Islam mempelajari bahasa Al-Quran, wajib. Sehinggalah untuk melengkapkan dia, supaya dia dapat melaksanakan syariat Allah, fardu yang wajib yang diberikan. Dan kita, inilah pandangan Imam Syafi'i, bahasa Arab ialah bahasa yang wajib dipelajari sekadar untuk kita menyempurnakan ibadah kita. Inilah tuan-tuan yang semati, Al-Quran diturunkan pada malam
Peperangan yang berlaku peperangan Badar ialah mukjizat sepanjang zaman. Dengan Al-Quran, Islam telah berkembang. Bersama Al-Quran ke timur dan barat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang memutuskan Tuhannya dengan petunjuk dan agamanya benar, yang bakal untuk mengatasi segala agama seluruhnya, dan cukup Allah sebagai saksi. Allah berjanji bahawa Islam akan mengatasi seluruh dunia. Barangkali dalam kuliah yang terakhir di sini kita bincangkan bagaimanakah sekarang jumlah penduduk yang paling ramai di atas muka bumi ialah penduduk Islam, walaupun dinafikan oleh Barat. Dalam statistik terkini, jumlah penduduk Islam di dunia ialah sudah mencapai 2,1 bilion. Penduduk Kristian 2,0 bilion. Itu yang tidak resmi. Maksudnya, sebagaimana Allah berjanji dalam ayat ini, Islam mengatasi seluruh agama. Dan Islam akan mengatasi seluruh agama. Dan Al-Quran bersama Islam telah berkembang ke timur dan barat dalam masa yang sangat singkat. Dan kita lihat sebelum ditemui benua Amerika, Islam telah berkembang dengan cepat bersama dengan Al-Quran yang penuh mukjizat. Dan izinkan saya pagi ini, tuan-tuan, pada zaman moden ini saya ingin menyentuh beberapa contoh bagaimanakah Al-Quran menyentuh hati budi orang pakai Islam. Yang sebahagian mereka ada yang menerima Islam dan sebahagian mereka masih kekal pakai Islam, tetapi mereka mengakui Al-Quran adalah mukjizat abadi. Contoh pertama ialah yang dilalui oleh seorang Yahudi bernama Leopold Weiss, yang telah mengkaji Al-Quran begitu lama. Dan pada mulanya dia hanya ingin mengkaji sebagai seorang jurnalis, tetapi akhirnya dia tertarik sebab dia fasih bahasa Arab. Bahasa Arab, walaupun dia seorang Yahudi, tetapi dia menguasai bahasa Arab dengan sempurna. Dan semakin lama dia mengkaji Al-Quran, semakin dia kagum dalam segenap segi. Dan akhirnya dia diberikan hidayah oleh Allah. Dia telah menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, dan di antara terjemahan yang baik ialah di antara The Message Al-Quran yang diterjemahkan oleh seorang Yahudi, dan nama Islamnya ialah Muhammad Asad. Ini menggambarkan bagaimanakah sentuhan kepada orang Islam. Dalam konteks Muhammad Asad, dialah seorang Yahudi. Dalam sejarah umat Islam, tuan-tuan, orang Yahudi sangat sedikit memeluk Islam, sangat sedikit. Dan dia adalah di antara orang Yahudi yang terpikat dengan Islam. Allah berikan hidayah melalui Al-Quran. Dan kita lihat ketika zaman Rasulullah, barangkali tidak sampai 10 orang Yahudi yang memeluk Islam ketika zaman Rasulullah. Orang Yahudi Bani Israel sangat sukar untuk menerima kebenaran ini, tetapi dialah di antara golongan yang terpilih. Dan dia menulis banyak dalam konteks Islam sebagai agama yang lengkap. Way of life yang dikemukakan oleh Muhammad Asad telah menjadi satu tema dalam perbincangan Islam moden ini, tuan-tuan semati. Dan dia mengatakan seperti berikut. Muhammad Asad mengatakan, izinkan saya baca perkataan asal dia. Dia kata, Islam appears to me like a perfect work of architecture. Islam dilihat sangat sempurna dalam semua segi. Segala sudut Al-Quran saling lengkap melengkapi. Tidak ada satu pun yang kekurangan, semuanya sempurna. Dan dialah satu mukjizat yang agung. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Muhammad Asad selepas dia mempelajari Al-Quran begitu lama. Contoh yang kedua, dan kitab ini The Message Al-Quran masih lagi menjadi antara rujukan di dunia hari ini, antara yang terbaik. Selain pada terjemahan-terjemahan lain yang sekarang telah banyak muncul ketika zaman moden ini, tetapi terjemahan ataupun tafsir dia tulis oleh Muhammad Asad masih menjadi satu daripada rujukan penting umat Islam. Rupa-rupanya kita belajar daripada Mu'allaf. Contoh yang kedua ialah seorang intelektual Perancis namanya Roger Garaudy. Namanya terkenal dalam bahasa Perancis, tulisannya banyak dalam bahasa Perancis, tapi sayang oleh kerana kita di negara kita hanya faham bahasa Inggris dan tulisannya tidak tersebar luas kecuali diterjemahkan beberapa buah buku. Dia begitu lama mengkaji tentang agama. Dia daripada agama Katolik, dia berubah menjadi Protestan. Dia tidak puas hati.
Akhir sekali tuan-tuan, dia masuk komunis. Lagi tak puas hati. Akhir sekali dia mempelajari Al-Quran. Akhir sekali dia mengkaji Al-Quran, dia mengkaji sejarah umat Islam, dia mengkaji bagaimanakah indahnya Al-Quran dalam penyebaran Islam di seluruh dunia. Akhirnya Allah berikan membuka hati budinya dan dia memeluk Islam. Profesor Roger Jordi. Dan dia pernah berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah an araftu Islam qabla an araf al-muslimin. Nasib baik, alhamdulillah saya kena Islam sebelum saya kena orang Islam. Nasib baik saya kena Islam lebih awal daripada saya kena umat Islam. Apa maksudnya? Maksudnya umat Islam bukan duta kepada Islam. Ketika zaman Roger Jordi, seluruh negara Islam dijajah. Negara Islam adalah negara yang paling lemah ketika itu. Negara yang kocak-kacir. Negara yang sentiasa dalam keboleran. Makanan tidak mencukupi. Kekotoran, dan itulah disebut oleh profesor ini bahawa sekiranya saya lihat umat Islam, tidak mungkin saya masuk Islam. Saya masuk Islam sebab Al-Quran mereka. Yang ada di tangan mereka itulah yang saya kaji. Dan Al-Quran adalah yang saya kaji. Dan kalau saya melihat umat Islam di awal, tentu saya tidak masuk Islam. Maksudnya kita tidak membawa mesej Islam dalam masyarakat dunia. Kita sekurang-kurangnya tidak membawa duta. Orang Barat tidak membaca Quran. Dia tidak baca hadis, dia baca kita. Dia baca diri seorang Muslim. Dan kita ialah duta kepada Islam. Dan profesor ini mengatakan umat Islam tidak menggambarkan ajaran mereka. Mari kita ambil iktibar bagaimanakah setiap mereka yang mengkaji dalam bidang masing-masing Al-Quran menjadi mukjizat yang abadi pada mereka. Dan barangkali kita lihat contoh yang ketiga dalam bidang arkeologi, dalam bidang sejarah yang pernah berlaku. Ini berlaku kepada profesor di Perancis bernama Maurice Bocquil. Tuan-tuan banyak membaca bukunya barangkali. Dan dia ditugaskan satu masa untuk mengkaji tentang mamia Firaun yang ditemui di Mesir. Mesir pernah berada di bawah jajahan British dan Perancis. Dan pada satu masa kerajaan Perancis minta untuk mengkaji tentang kematian, punca kematian Firaun yang ditemui di dalam kubur yang digali kemudiannya. Oleh kerana kerajaan Perancis menetapkan setiap yang masuk ke Perancis mesti ada pasport, maka Firaun juga dibuat pasport oleh kerajaan Mesir untuk dibawa mamianya, mayatnya yang berbungkus ke Perancis dan disambut oleh seluruh anggota ataupun tentera Perancis seperti menyambut seorang maharaja. Tapi apa yang menariknya, tugas diberikan pada Maurice Bocquil untuk membelah, buat pembedahan kepada mayat Firaun. Ini gambar dalam bilik pembedahan. Sebaik saja dibuka mamia, tiba-tiba tangan kiri Firaun telah terbingkas ke atas, ditarik ke bawah masih terbingkas. Dan Profesor Maurice Bocquil membuat kesimpulan bahawa orang ini mati terkejut yang sangat luar biasa. Terkejut yang sangat luar biasa, bukan kematian biasa. Itu keputusan pertama. Yang kedua ialah di badannya penuh dengan garam. Ada kemungkinan dia mati dalam laut. Daripada pembedahan ini dia dapat mengetahui orang ini ialah yang mati terkejut, mati dalam laut. Tetapi dalam Bible tidak menceritakan tentang akhir apakah nasib Firaun, Peruh yang mereka sebut, selepas ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dalam Bible tidak ditemui, dalam Injil tidak ditemui, tidak diberitahu apakah nasib Firaun. Tetapi apabila dia diberitahu ayat Quran tentang mayat Firaun dalam surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yawma jika bika tidak kulman falqa ayah. Wa inna tamanna sa'anatina lawafilun. Dan hari ini Allah mengatakan, kami akan selamatkan jasad Firaun. Kami akan menyelamatkan badan kamu wahai Firaun, supaya dia menjadi pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lupa terhadap ayat kami. Allah mengatakan Firaun akan diselamatkan badannya. Dan sekarang mayat itu berdepan dengan Maurice Bocquil. Apabila dia diberitahu bahawa Al-Quran mengatakan bahawa
mayat Firaun akan dipelihara oleh Allah, yang akan disaksikan oleh orang kemudian, dan tiba-tiba Allah berikan hidayah dia memeluk Islam ketika dia dalam dewan pembedahan mayat Firaun. Rupa-rupanya Firaun bukanlah hebat sangat, dan saiznya hanyalah 5 kaki 7 inci. Itulah saiz yang kita sangka seorang yang perkasa besar, tidak, seorang kecilnya. Dan Rasulullah mengatakan Firaun pendek orangnya berbanding dengan Musa. Nabi Musa sangat tinggi orangnya, dan Firaun disebut oleh dalam hadis Rasulullah mengatakan Firaun ialah orang yang rendah, dan kepala Firaun disebut dalam hadis botak, rambutnya jarang-jarang, dan ditemui tepat sebagaimana disebut Rasulullah. Apabila dibuka mayat Firaun, maka itulah yang ditemui oleh Profesor Maurice Bucaille, dan inilah gambar yang dirakamkan ketika itu. Tangan Firaun telah terbengkas, tak boleh masuk lagi tangan kirinya. Tuan-tuan, sekarang dengan IT, mereka telah cuba untuk konstruk kembali wajah Firaun ketika hidupnya. Dan inilah sebelah kiri ialah wajah IT berdasar kepada mayat Firaun. Dan exactly sebagaimana Rasulullah sebut, kepalanya botak yang ada rambutnya di tepi-tepi, dan ini dilakukan oleh mereka. Dan tuan-tuan yang semati, Rasulullah mengatakan innahu kana qasir. Firaun ini saiznya kecil, pendek, aslam, akhinas, dan Rasulullah menceritakan bahawa kepalanya botak, hidungnya asram dan akhnas, dan sekarang tepat sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah. Wajah Firaun yang disebut oleh Rasulullah tepat sebagaimana yang dikaji oleh Maurice Bucaille, dan Allah berikan hidayah melalui ayat ini. Inilah sebagai contoh yang ketiga barangkali Al-Quran mukjizat yang agung. Dalam konteks ini ialah dalam konteks ilmu arkeologi. Kalau kita lihat tadi ialah dari segi bahasa, balaghah, dari segi kemasyarakatan, dari segi ekonomi, daripada segenap sudut sebagaimana disebut oleh Profesor Muhammad Asad tadi, mengatakan bahawa Al-Quran lengkap dari sejak sunuk yang dilihat, dan demikian disebut oleh Al-Walih tadi bahawa Al-Quran ialah keindahan seperti pohon yang tidak ada cacat celah. Tuan-tuan, sekiranya orang bukan Islam asalnya dapat merasakan Al-Quran begitu agung, mukjizat yang abadi, dan bagaimanakah kita hari ini? Apakah kita juga dapat merasakan mukjizat Al-Quran sebesar mereka rupa? Tuan-tuan, dan kata Maurice Bucaille, saya sekarang menjadi Islam semata-mata saya bedah mayat Firaun. Mayat Firaun memberikan inspirasi dan hidayah menjadi asbab pada saya menulis Islam, dan dialah seorang Islam sekarang. Dan dia menulis buku, tuan-tuan boleh rujuk buku yang ditulis Moses, Pharaoh in the Bible, Quran and History. Dia bandingkan sejarah Firaun dalam sejarah Kristian yang tidak disebut tentang akhir nasib Firaun. Kemudian dia lihat dari sejarah juga tidak ada yang menceritakan mayat Firaun akan selamat, tidak ada. Dan Al-Quran yang menceritakan, dan itulah ultimate kepada mereka yang terlibat dalam bidang masing-masing. Tuan-tuan semati, contoh yang keempat dalam bidang astronomi dan pengkajian dalam astrofizik, dalam astronomi, kosmologi, mereka ingin mencari asal-usul alam ini. Asal-usul alam ini daripada manakah datangnya? Mereka tidak percaya pada Tuhan, tetapi apa yang mereka temui ialah asal-usul langit. Mereka dapati bahawa asal-usul langit ialah daripada gas hidrogen dan gas helium. Gas ini asalnya sangat panas. Gas ini telah menjadi asas kepada bintang yang wujud di langit. Oleh sebab itu, di Amerika, di Barat, mereka mengatakan asal-usul alam semesta ialah seperti dust, debu. Dan Profesor yang bernama Kozai ini, Profesor Kosedi Kozai namanya, dia adalah ketua Balai Cerap Kota Tokyo. Dia mengatakan, saya begitu lama mencari satu istilah untuk menggambarkan gas yang panas ketika kejadian langit, dan saya tidak temui. Dalam buku-buku dari Barat, semuanya mereka mengatakan ialah debu. Tetapi debu tidak tepat, kata Profesor ini. Yang saya dapati ialah asal langit ialah gas yang sangat panas, ringan dan panas, itu sifatnya asal. Tiba-tiba dia baca, diberitahu ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
thumma stawa ila samai wa dukhan. Qala hawalil aditya ta'an aw karahum qala ta'atina ta'in. Dalam surah Fussilat Allah menceritakan bahawa satu masa langit wahia dukhan, dia dalam bentuk dukhan, asap. Bila disebut perkataan smoke dalam bahasa Inggeris ataupun asap, dukhan dalam bahasa Arab, dia kata itulah perkataan yang saya cari. Saya cari satu perkataan yang menggambarkan asal langit. Dan bila dia diberitahu ayat Quran bahawa asal langitlah smoke ataupun asap, dukhan, maka dia telah surrender pada Al-Quran. Dia dikalahkan Al-Quran. Dan dialah ketua balai cerap Tokyo, tetapi berita kemasyarakat Islamnya disembunyikan sama di barat tadi. Inilah yang dikaji oleh profesor tadi. Apakah asal usul langit? Dan Allah menceritakan asal usul langit ialah daripada dukhan, daripada asap, maksud lain daripada gas yang sangat panas asalnya, sehinggalah Allah ciptakan bintang yang banyak di angkasa raya. Itu contoh yang keempat. Dan gambar asap yang diambil oleh profesor tadi, ini adalah gambar asap yang sangat kecil dibesarkan. Memang asap yang bercantum menjadi bintang, dan itulah kajian dalam astronomi, astrofizik, kosmologi, dan profesor ini dikalahkan oleh Al-Quran. Tuan-tuan yang semati, mukjizat Allah tidak dapat dikalahkan manusia. Dan kita tahu dalam kisah Nabi Musa AS, tukang sihir yang paling handal ketika itu dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa, dan mereka akui bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS dia bukan sihir lagi. Dialah mukjizat yang tidak dapat dikalahkan oleh apa sekalipun. Mereka yang paling pakar dalam bidang masing-masing mengakui mukjizat Al-Quran. Dalam konteks ini, profesor yang menjadi ketua balai cerap Jepun ini, Tokyo, dia adalah orang yang paling pandai, yang paling pakar dalam bidang astrophysics, dan dia kalah dengan Al-Quran. Itulah contoh yang saya ingin sebut pada tuan. Contoh yang kelima, dan tuan boleh baca dalam surah Fussilat, menceritakan bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi. Mengikut profesor tadi, asal langit tidak ada asalnya, dan itu kesalahannya besar. Bagaimanakah daripada tidak ada menjadi ada? Tidak mungkin yang tidak ada mewujudkan yang ada. Nothing cannot create something. Something can be created by something else. And definitely nothing cannot create something. Akhirnya dia mengatakan tidak boleh yang tidak ada mencipta yang ada. Dan disitulah dia mula percaya pada Allah. Dia percaya pada Tuhan, tetapi dia masih tidak kenal Tuhan. Sehinggalah dia mengkaji tentang asal usul bintang, dan akhirnya Allah berikan hidayah melalui mukjizat Al-Quran yang agung. Di manakah kita berada, Tuhan? Kita juga mengkaji astronomi, kita juga mengkaji tentang astrofizik di universiti, di college, tetapi apakah kita berakhir dengan kesimpulan yang sama? Allah sebut dalam surah Al-Imran, "A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la ayatin li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Dalam ciptaan langit dan bumi, peredaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab, yaitu mereka yang berzikir pada Allah ketika mereka duduk, ketika mereka baring, ketika mereka berdiri, seraya mereka berfikir tentang tiada langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa dengan penuh syahadu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan ini sia-sia, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Matlamat sains teknologi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tapi sayang, kita belajar di masjid kita hantar belajar kita ke negara, apakah kita berakhir dengan keagungan ilahi? Tidak mungkin. Buku teks yang kita pelajari sains tempat itu, sama dalam bidang kedokteran, dalam bidang engineering, dalam bidang ekonomi, tak ada satu pun nama Allah. Sedangkan matlamat kajian ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rupa-rupanya orang Islam yang mendapat faedah daripada kajian ini. Tuan-tuan semati. Contoh yang kelima ialah seorang profesor di Universiti Harvard, dan dia adalah pakar undang-undang. Dia adalah pengurusi persatuan bekas pelajar-pelajar Universiti Harvard. Tiba-tiba dia mencadangkan supaya ditulis di Universiti Harvard
satu ayat Quran yang indah. Ayat Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qist. Syahada lillahi wa ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. In yakun waliyan abakiran wallahu a'lam bihima bil akhir. Ayat Quran ini diletakkan di Fakulti Undang-Undang Universitas. Sebab inilah maksud keadilan. Keadilan tidak ada selain pada ayat ini yang membawa keadilan. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak kepada keadilan. Jadi kamu mendukung keadilan, menjadi saksi walaupun ke atas diri kamu, ataupun ke atas kedua ibu kamu, ataupun ke atas keluarga kamu. Dan tidak ada undang-undang di barat yang menyalahkan diri sendiri. Tidak ada undang-undang di barat yang menyalahkan diri sendiri. Kalau mereka mengadakan jenayah, mereka akan mencipta peguam bela untuk membela penjenayah. Sedangkan dalam Islam tidak ada peguam bela untuk membela jenayah. Kita tahu mereka membunuh, mereka lakukan jenayah dan kita membela mereka. Ini tidak ada dalam sistem yang indah seperti Islam. Dalam Islam tidak membela orang yang bersalah. Dalam sistem barat mereka membela penjenayah. Menjadi profesion membela penjenayah. Dan dia mengatakan undang-undang barat tidak adil. Bagaimanakah peguam bela yang ramai membela penjenayah yang jelas penjenayah? Kadang-kadang mereka tanya, tuan memang bunuh atau tidak? Ya, saya bunuh. Sekarang kita cari loophole. Ini jelas bertentangan dengan keadilan yang hakiki. Profesor ini Allah berikan hidayah. Dia melihat tidak ada undang-undang yang menandingi keindahan Islam, yang menyaksikan ke atas diri mereka sendiri. Walaupun kita bersalah, ya saya bersalah. Tidak ada undang-undang dunia. Dan dia letakkan ayat Quran ini, terjemahannya di Fakulti Undang-Undang. Siapa dia? Ini dia orangnya. Ini ialah Profesor Robert Greene. Dia adalah pakar undang-undang kontrak di Amerika. Dan dia ialah bekas penasihat Presiden Nixon. Dia paling pakar dalam undang-undang dunia. Dia menguasai bidang dia adalah undang-undang kontrak. Dan dia mengatakan tidak ada keindahan yang lebih indah yang dicatatkan, yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ataupun surah-surah lain. Dan yang paling menarik ialah dia melihat bahawa ayat Quran dalam surah Al-Baqarah tentang kontrak satu halaman merangkupi seluruh undang-undang kontrak yang ada di dunia. Satu halaman yang Allah ceritakan tentang kontrak jual beli dalam surah Al-Baqarah halaman kedua terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktubuh wa la yaktub bainakum katibun bil 'adl ila akhirih. Ayat ini merangkumi 8 volume undang-undang kontrak yang ada di Amerika. Yang terbaik dunia di cover dalam satu ayat Al-Quran. Dan dia kalah. Profesor ini kalah dengan ayat Quran surah Al-Baqarah. Kita baca setiap hari, apakah dia menyentuh, mencucuk diri kita sama seperti dia mencucuk seorang pakar seperti ini. Dia dianggap sebagai pakar undang-undang Amerika. Sehingga dia diberikan status penasihat Presiden Amerika Nixon yang banyak masalah terlibat dengan berbagai skandal ketika itu. Dan dia diberikan kepercayaan. Tetapi dia kalah dengan surah Al-Baqarah. Itulah contoh yang kelima, keenam kali. Dia kalah dengan surah Al-Baqarah. Kita baca Al-Baqarah. Sekarang barangkali kita sudah masuk tarawih kita surah 17 atau 18. Apakah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Dan marilah kita sama-sama menguasai bahasa Al-Quran supaya kita dapat menerima sebahagian, merasakan sebahagian mukjizat Al-Quran yang agung ini. Contoh yang keenam, seorang ahli ekonomi. Tadi dalam bahasa, dalam astronomi, dalam arkeologi, dalam undang-undang, sekarang ekonomi. Profesor ini ialah penasihat British dan dia adalah di antara ketua yang menyediakan budget untuk UK setiap tahun. Namanya Profesor Ian Weber. Dia mengkaji tentang ekonomi barat. Dia mengatakan tidak ada ekonomi barat, tidak ada keadilan sama sekali. Sebab keyword ialah interest. Riba menjadi penghalang kepada keadilan.
Riba interest yang diperkenalkan di barat menindas golongan yang rendah dan mengayakan, memberikan kekayaan kepada yang atas. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin akan ditindas oleh interest. Sepanjang hayatnya dia mencari teori baru, dia tidak temui, tetapi akhirnya dia menemui dalam Islam. Ayat Qurannya juga indah. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah formula yang terbaik untuk ekonomi yang ini. Ekonomi yang diasas kepada kapitalisme, liberalisme, pragmatisme, yang menjadikan interest sebagai asas ialah dasar ekonomi yang menindas golongan yang lemah. Dan selagi sistem kapitalisme digunakan dunia, maka semakin lama penduduk dunia akan ditindas oleh golongan yang di atas. Tuan-tuan, kita tahu kapitalisme menjadikan interest, tetapi kita masih mengamalkan interest sampai hari ini. Negara kita mengamalkan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Walaupun kita negara Islam kononnya, tetapi kita masih mengamalkan interest. Beli kereta dengan interest, beli rumah dengan interest, dengan riba maksud saya. Buat pinjaman dengan riba, yang Allah dan Rasul istilah perang pada riba, kita jadikan asas. Seluruh hidup kita dalam riba. Profesor ini dapat merasakan penindasan yang dilakukan oleh ekonomi moden ke atas manusia, ialah disebabkan interest riba. Dan tuan-tuan, akhirnya melalui ekonomi, profesor ini, tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube, dalam satu seminar dia berucap tentang keadilan ekonomi, tidak Islam lagi. Akhirnya di akhir seminar menggigil-gigil mengucap syahadah, dan dia mengambil air wuduk, tergigil-gigil. Sama ada video ini masih dikekalkan atau tidak, tak pasti. Menggigil, dia ambil wuduk pertama kali dan dia menyerah kepada ayat yang sangat ringkas. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Itulah penyelesaian ekonomi terbaik dunia. Kita berada sama kita, tapi kita masih mengambil sistem mereka. Di manakah kita sebenarnya? Kita mengharapkan syurga, tetapi hidup kita penuh dengan riba, daripada A sampai Z. Setiap transaction kita terlibat dengan riba, kad kredit dengan riba, dan seluruh kehidupan kita dengan riba, dan kita masih mengharapkan syurga. Maka saya, profesor ini sedar lebih awal dari kita. Tuan-tuan semati, ini ialah bencana yang paling besar di dunia, ialah kad kredit, kata profesor ini, bukan saya. Interest yang dikenakan bukan ikut tahun, bukan ikut bulan, ikut hari yang tuan-tuan tidak bayar. Dan tuan-tuan akan dikalahkan oleh uang puaka ini, uang plastik puaka ini. Siapa yang terlibat dengan kredit kad, kata profesor ini, dia akan dikalahkan oleh sistem ekonomi. Dan inilah bencana besar dunia, ialah kad kredit yang setiap kita terlibat hari ini. Semua pembelian kita online sekarang. Dan tuan-tuan, interest yang dikenakan ke atas kad kredit mengikut rumus matematik yang sangat menakutkan. Sn equals A R to the power n minus 1 over R minus 1. Sangat menakutkan. Tuan-tuan yang belajar matematik, ini ialah seri geometri yang sangat-sangat cepat meningkat naik. Sekiranya tuan tidak bayar dalam masa 5 tahun, bayaran tuan akan berganda sangat banyak. Sebagaimana yang kita alami dalam sistem konvensional kita. Kita beli rumah, dalam 12 tahun kita masih membayar riba sebelum kita membayar yang asalnya. Tuan-tuan semati. Dan dia sangat tertarik keadilan Islam. Inilah keadilan yang hakiki. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amrakum bainakum bil batil illa an takuna jatan an tardim minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta kamu di kalangan kamu dengan cara yang batil, kecuali berlaku transaction yang adil, antaradim minkum, yang saling redha meredai. Pembeli dengan penjual, syarat pembelian yang sah ialah redha meredai. Uang yang kita bayar, yang kita dapat, komoditi yang kita dapat setimpal. Yang jual redha, yang membeli redha, itulah asas keadilan Islam dalam ekonomi. Tapi kita beli durian di jalan pun tidak adil. Kita harapkan buah isi yang baik, tapi yang baik satulah saja. Dan kita tidak adil, dan ini tidak sah jual beli.
selagi yang membeli dan yang menjual tidak rada meredai, antaradim minkum, dan profesor ini dapat merasakan betapa indahnya Islam bersama kita. Sudah 500 tahun Islam bersama kita, tetapi apakah kita dapat melihat keindahan Islam sebagaimana mereka dapat lihat daripada luar? Kadang-kadang kita sudah lalai, lupa dengan keindahan Islam, dan cukup malang orang baru melihat keindahan Islam. Allah gantikan pemuda-pemuda yang sudah lama Islam ini. Lebih lagi di Indonesia, mereka murtad beramai, walhamdulillah. Allah gantikan pemuda-pemuda barat yang sekarang berduyun oleh Islam. Subhanallah. Tuan-tuan yang mati. Contoh yang ketujuh, dan kata profesor ini, syarat dalam kitab fiqh muamalah cukup indah. Tiada syarat syurut al-bai' ialah at-taradhi baina mutabayyi'ain. Ayakun aqid jaiz atau tasarruf, ayakun mabih an-nafa, dan segala-galanya melengkapi teori ekonomi yang sangat adil, kata profesor Ian Weber, dan syarat yang ada dalam kitab fiqh kita, dalam ilmu amalah kita, itulah yang terbaik. Dan sekiranya dunia kembali kepada sistem ini, dunia akan adil, aman, tenteram, tidak ada penindasan. Islam ialah keadilan, kata profesor yang baru masuk Islam tadi. Kita baru masuk Islam tetapi kita tidak merasakan. Barangkali, tuan-tuan, contoh yang lain, yang ketujuh barangkali, ialah seorang intelektual barat bernama Profesor Gary Miller, yang memeluk Islam kebanyakan orang yang intelektual. Dan Profesor Gary Miller ini ada sejarah yang buruk asalnya, menentang Islam, dan satu masa dia mencabar Syekh Ahmad Deedat untuk bertetap untuk berbahas ataupun debat dengannya tentang Islam dan Kristianiti. Dia adalah tokoh Kristian dan dia berdebat dengan Syekh Ahmad Deedat. Akhirnya dia kalah. Dia kalah kepada Ahmad Deedat ketika perdebatan yang dilakukan, tak silap saya, di Afrika Selatan. Dia dendam. Dia mengkaji Al-Quran untuk mengalahkan Ahmad Deedat sekali lagi. Tetapi akhirnya dia dikalahkan oleh Quran. Dan dia, Allah berikan hidayah dan meluk Islam dengan nama baru. Namanya, dia kalah, dan pada tahun 1977 dia kalah, dan dia masuk Islam pada setahun selepasnya. Dia menamakan nama barunya Abdul Ahad. Inilah bagaimana Al-Quran mengalahkan mereka. Mari kita lihat apakah yang dia kalahkan Al-Quran. Apakah yang Profesor Gary Miller kalah dengan ayat Quran? Mari kita lihat contoh beberapa ayat Quran. Inilah mereka yang angkuh dengan Al-Quran, angkuh dengan Islam maksud saya. Tiba-tiba dikalahkan Al-Quran. Dia akui dalam bukunya, dia tulis buku akhirnya Apabila Islam, dia dikalahkan oleh Al-Quran. Pertama kali dikalahkan oleh Ahmad Deedat, kedua dikalahkan Al-Quran. Pertama, dia ingin mencari percanggahan dalam Al-Quran, dan dia mendapat jawapan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalah ayatul Quran, wala apalah baruna Quran, walau kana min indillah, walau kana min ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan datang selain daripada Allah, tentulah terdapat percakapannya banyak. Dan dia cuba cari Al-Quran di seluruh dunia, di Afrika, di Asia, di Eropah. Kalau ada seperti Bible, ada percakapan dalam versi ini, tidak ada. Dia dikalahkan dengan ayat yang pertama. Yang kedua ialah dia juga mengatakan, kenapakah dalam Al-Quran tidak ada nama Aisyah, tidak nama Khadijah, tetapi ada nama Maryam. Sedangkan Maryam ialah yang dipuji ataupun dianggap agung oleh orang Kristian. Sekiranya Muhammad menulis Al-Quran, kata profesor ini, tentulah keluarganya akan ditulis Al-Quran, umpamanya Aisyah ataupun Khadijah. Tetapi yang jelas ialah Maryam yang menjadi musuh kepada Kristian dengan Islam. Maksudnya mereka tidak kenali bahawa Allah memberikan penghormatan kepada Maryam satu surah Al-Quran, dan dia dikalahkan dengan Maryam, surah Maryam. Yang kedua. Yang ketiganya, dia kalah dengan atom. Sebab di barat satu masa dulu, mereka menganggap atom ialah juzuk yang paling kecil. Atom tidak dapat dipecahkan lagi. Tapi Al-Quran mengatakan atom bukan yang paling kecil, ada lebih kecil daripada atom. Dalam ayat surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ma jazaa'u rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala aqsa min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Dan tidak akan luput pada tangan kamu, tidak sembunyi pada tangan kamu, walaupun sebesar zarah, sebesar atom di langit ataupun di bumi. Tidak yang lebih kecil daripada atom, tidak lebih besar daripada atom. Dalam ayat ini Allah mengatakan ada lebih kecil daripada atom. Sedangkan barat sudah putus ratusan tahun, mereka mengatakan atom paling kecil. Allah kata bukan, ada lebih kecil daripada atom, dan dia dikalahkan oleh ayat ini. Kita baca berkali-kali, apakah kita juga dikalahkan? Barangkali kita baca tanpa kita faham. Sayang, sudah 500 tahun kita Islam total, dan kita masih melihat Al-Quran dengan terjemahan memalukan. Marilah kita jadikan bulan puasa ini untuk kita meningkatkan kepahaman kita. Marilah kita bukan saja untuk tilawah, tapi marilah kita menghayati, membaca, memahami. Dan mukjizat hanya dapat di dalam bahasa asalnya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang tulis. Tuan-tuan, inilah yang dia tulis dalam bukunya. Saya telah kalah dengan ayat Quran surah Yunus bahwa atom bukan paling kecil. Allah mengatakan ada yang lebih kecil pada atom, ada yang lebih besar pada atom, semuanya tidak akan tersembunyi pada Allah. Dan ayat ini menjadi inspirasinya Allah berikan hidayah. Dia tulis buah buku tanpa melihat The Amazing Al-Quran, tulisan Profesor Gary Miller, yang menyentuh hati budi ramai pemuda Eropah hari ini. Yang ketiga, ayat yang dia kalah ialah tentang laba-laba, lebah. Dalam surah An-Nahl Allah menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa waha rabbuka lan-nahli an ta'zimul jibal buta wa min asy-syajari mimma ya'rishun. Dalam bahasa Arab yang asal, Allah khitab kepada lebah betina. Wa waha rabbuka ilan nahli anittakhidhi. Seolah-olah lebah itu betina yang Allah khitab. Ittakhidhi minal jibal buta, kamu buatlah sarang kamu daripada gunung-gunung. Wa min syajari, daripada pokok. Wa mimma ya'rishun, dan apa yang mereka buat untuk kamu. Dan di sini di Eropah, tuan-tuan, dalam Shakespeare, dia ada kisah lebah. Lebah yang buat sarang dalam kisah Shakespeare ialah lebah jantan. Yang mencari madu ialah lebah jantan. Tapi Allah kata yang cari madu itu lebah betina. Yang cari madu itu lebah betina. Sebab Allah khitab dengan bahasa muannas. Tsumma kuli, ini muannas. Tsumma kuli min kulli thamarat fasluki, ini muannas. Maksudnya ialah lebah yang Allah cakap supaya buat sarang cari madu, ini lebah betina. Selama ini mereka sangka yang buat sarang ialah lebah jantan, tapi Allah kata bukan, lebah betina. Dan mukjizat ini hanya dapat kita faham daripada bahasa Arab yang asal. Kalau terjemah, hilang bahasa Arab. Mukjizat hilang dengan terjemah. Dalam terjemahan disebut Allah mewahyukan, Tuhan kamu mewahyukan lebah supaya membuat sarang daripada gunung, pohon, dan apa yang mereka lakukan. Hilang betinanya. Hilang betinanya. Sebab terjemahan hanyalah sebahagian kecil yang dapat kita maksudkan dalam bahasa terjemahan. Bahasa mukjizat ialah dalam bahasa asal. Dan tanpa kita pahami bahasa asal, tak akan kita dapat mukjizat yang dimaksudkan tadi. Dan tuan-tuan, begitulah juga dia telah huraikan dalam bukunya The Amazing Al-Quran, yang ada beberapa orang ustaz di Selangor menjadikan teks ini sebagai kuliah di maghrib mereka atau kuliah lain. Dan ditulis oleh mu'alaf. Kita telah Islam 500 tahun, tapi Al-Quran hanya duduk di atas tempat simpan Al-Quran di rumah kita. Marilah kita dekat bukan saja dengan tilawah, alhamdulillah tilawah, tetapi mari kita menjiwai yang sebenarnya mukjizat yang agung yang Allah turunkan melalui Al-Quran kepada malam terpada tuan-tuan. Dan dia menceritakan bagaimanakah Allah menceritakan fasluki subula rabbuki. Rabbuki ini kalaulah jemaah jantan rabbuka, tapi Allah sebut rabbuki, fasluki, ini betina, subula rabbuki zululan. Dan semuanya apabila Allah cerita dengan lebah, Allah menganggap dia betina. Dan hari ini kita tahu semuanya dilakukan oleh betina. Masyarakat lebah ialah masyarakat betina. Yang jantan pemalas, yang lakukan kerja rumah tangga semua betina. Dalam
koloni lebah, itulah yang dikaji oleh mereka yang mengkaji. Begitu juga surah Al-Ankabut. Profesor tadi dikalahkan oleh surah Al-Ankabut. Demikian juga yang buat sarang laba-laba ialah laba-laba betina. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut, a'udzu minasyaitonir rajim, masalul ladzina taqaw min dunillah, masalul ladzina taqaw min dunillahi awliya kamathal ankabut ittakhazat baita, kamathal ankabut ittakhazat baita. Dan perumpamaan mereka yang mengambil kepada Allah sebagai pemimpin, sebagai pelindung, umpama laba-laba yang membuat sarang. Ittakhazat ini betina sekali lagi. Kalaulah lebah jantan dikata ittakhazat, tapi Allah mengatakan ittakhazat muannas. Dan hari ini kita tahu bahawa yang buat sarang ialah black widow, iaitu betina yang jahat. Tuan-tuan, kita lihat sarang laba-laba yang tinggal terawang-awang di sini ialah rumah yang paling lemah. Allah menceritakan wa innahul buyut iblatul ankabut law kanu ya'lamun. Kalau kamu tahu, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Dia dibina bukan sahaja dari segi fizikalnya, tetapi dari segi kasih sayang. Apabila lebah betina ingin mengawan, dia buat sarang. Dia buat sarang, kemudian dia menari-nari di sini. Si lebah jantan datang dan mengawan. Sebaik saja kerjanya selesai, yang sejantan akan dimakan oleh si betina. Inilah rumah yang paling dahsyat. Suami dimakan oleh isteri, dan akhirnya matilah si jantan. Tinggallah black widow yang sangat jahat. Black widow inilah janda puaka namanya. Janda puaka ini dia bertelur, mengeluarkan anak yang banyak di sarang ini. Dia makan anak dia pula. Anak lari ke bawah, ke pangkal pokok. Anak yang paling jahat makan anak yang paling lemah. Yang tinggal akhirnya anak yang paling jahat. Anak yang paling jahat ini kemudiannya besar, naik ke sarang, makan ibunya. Inilah rumah yang paling dahsyat yang Allah gambarkan, rumah yang paling lemah. Sekarang kita tahu bagaimanakah kisah lebah. Lebah bukan saja fizikal yang lemah, tetapi ikatan kasih sayang paling lemah. Rumah yang porak pertanda. Dan inilah umpama orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai Allah sebagai pelindung mereka. Akhirnya tinggallah sarang laba-laba yang tidak tuan. Yang kita lihat di mana-mana saja, ini ialah satu kemusnahan keluarga yang sudah hancur porak peranda. Dan inilah yang kemudiannya menjadi simbol bangsa-bangsa bersatu. Bangsa bersatu mengambil sarang laba-laba menjadi simbol mereka. Ini black widow, tuan-tuan. Bila senjatanya kecil, jantan kurus. Yang black widow, yang janda puaka ini gemuk. Dia makan sejantan, bertelur, dia makan anak dia, anak lari. Bila anak besar, anak datang, makan ibunya pula. Dan tuan-tuan, ini ialah sarang laba-laba bangsa bersatu. Palestin, Gaza dibunuh daripada 5 bulan lepas. Bangsa bersatu hanya bersidang, tak pernah bertindak. Dan 2-3 hari lepas, bangsa bersatu telah, apabila umat Islam telah mati 32,000 di Gaza, baru mereka bersidang. Baru mereka mengatakan, marilah kita senjata. Pun tidak dipatuhi oleh Israel. Dan inilah simbol bangsa bersatu yang terperangkap dalam bangsa bersatu ialah dunia seluruhnya. Masih percaya bangsa bersatu? Bangsa bersatu ada 5 ekor anak laba-laba yang jahat, dipanggil Vito. Dan dia akan mengawal sarang ini. Siapakah yang terperangkap sarang ini, dia akan makan. Yang terperangkap dalam sarang ini ialah dunia seluruhnya. Mari tuan-tuan. Dan yang ke-8 ialah profesor ini. Profesor ini dijemput ke Saudi untuk di Kuwait untuk menolong saintis Muslim mengkaji tentang embriologi, tentang kejadian manusia. Akhirnya dia menulis buku embriologi pertama dalam bahasa Inggris yang ada ayat Quran, The Developing Human. Ditulis apabila dia memeluk Islam. Dia sangat kagum dengan ayat Al-Quran yang menceritakan ciri manusia. Lebih lagi apabila dia membaca Allah menceritakan walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma ja'alnahu nutfatan 'alaqah,
Kemudian Allah menjadikan daripada nutfah menjadi alaqah. Dan alaqah kita satu peringkat kita, rupa kita seperti alaqah. Alaqah dalam bahasa Arab ialah banyak istilah, banyak maksud dalam alaqah. Yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Melayu ialah darah beku, tidak tepat. Kata profesor ini tidak tepat. Yang sebenarnya ialah satu bentuk yang menghisap darah. Bentuk seperti alaqah. Dalam bahasa Arab, litah itu dipanggil alaqah. Dan ketika asal manusia minggu yang ke-7, minggu yang 7 hari, dia tergantung di atas rahim ibunya. Ia tergantung dan dia mengisap darah ibunya. Kemudian lahirlah tali pusat si bayi bersambung dengan darah dan sentiasa mengisap darah ibunya sepanjang dalam rahim ibunya. Dan exactly alaqah ini sebagaimana yang dikaji di sini, panjang kisahnya, akhirnya dengan istilah alaqah mudghah dia telah meluk Islam. Allah berikan hidayah melalui mukjizat embriologi, dan kita lihat dalam setiap bidang mereka yang paling pakar mengakui mereka dikalahkan Al-Quran. Sentuh Al-Quran berlaku dalam setiap bidang sebagaimana disebut oleh Profesor Muhammad Asad tadi. Islam daripada setiap sudut ialah agama yang lengkap, tuan-tuan. Terakhir, seorang engineer, dia mengkaji tentang manusia tidur. Kenapa kita tidur? Kenapa kita tidur waktu malam? Dan Al-Quran menceritakan banyak perkara siang malam. Antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahar wallazi ja'alakum al-laila libasa wan-nahara subata wa ja'alna an-nahara nusyura. Dan dia Allah yang menjadikan malam sebagai libasan, sebagai tempat berehat, seolah malam itu sebagai pakaian. Wan-nauma subata, dan tidur itu sebagai berehat. Wa ja'alna an-nahara nusyura, dan waktu siang untuk kita bekerja. Dan profesor, 3 orang profesor, dia mengkaji kenapa malam kita mengantuk, kenapa siang kita tidak mengantuk. Berempas bulas dia mengkaji kenapakah manusia mengantuk. Ini adalah sunnatullah. Dalam kita sunnatullah, Allah jadikan malam untuk kita tidur, siang untuk kita bekerja. Dan dia tidak puas hati dari segi mereka tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Quran. Mereka mengkaji tentang kenapakah manusia tidur. Tidur ialah fitrah Allah. Dan dia menceritakan bahawa bila ada satu hormon yang dikeluarkan oleh badan bernama melatonin, kita akan masa mengantuk. Kita rasa akan sangat mengantuk dan dia akan keluar bila suasana telah gelap. Dan dalam kajiannya sangat banyak, dia mengatakan bila kita telah malam, maka melatonin dihembuskan sekitar pukul 9 malam. Dan kemuncaknya pukul 1 malam. Dan sebab itu pukul 1 malam kita sangat mengantuk. Pukul 7 pagi melatonin tidak ada lagi dalam badan kita. Maksudnya seorang yang benar-benar fitrah, mereka tidak mengantuk pukul 7. Bahkan pukul 5 telah hilang melatonin yang sepatutnya kita sudah segar pukul 5 pagi. Ini dikaji oleh doktor pakai Islam. Dan Rasulullah bersabda, "Iza nimtum fatwa surujakum." Bila kamu tidur, padamkan lampu kamu. Yang kita faham, kita takut terbakar, tetapi hari ini ialah sangat-sangat tinggi hikmahnya, sebagaimana dikaji oleh 3 orang doktor. Mereka mengkaji panjang, saya tidak menceritakan bagaimanakah proses, tetapi dikaji bahawa inilah sebahagian daripada sunnatullah. Sangat sukar untuk kita tidur dengan perubahan kemikal dalam badan kita. Dan dia tulis bahawa melatonin ini akan mula dirempeskan pada pukul 8 malam, pukul 9 telah makin banyak, dan kemuncaknya pukul 3 pagi. Tadi kan saya kata pukul 1 pagi, tidak, 3 pagi. 7 pagi telah menghilanglah melatonin dan kita kembali semula. Waktu pagi kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Allah telah hidupkan kita kembali. Malam tadi kita dimatikan dan kita hidup kembali. Dan 3 orang profesor ini mengkaji tentang peristiwa ini. Mereka bukan Islam dan mereka kekal bukan Islam sampai hari ini. 3 profesor ini oleh kerana mengkaji tentang kenapakah manusia tidur, dia dianugerahkan hadiah Nobel Prize yang terbesar pada tahun 2017. Dalam kajiannya disebut circadian rhythm, dan dia membuat satu rajah.
Dia Pak Raja, bilakah melatonik bilakah kita sihat? Ini ialah untuk orang yang normal. Orang tak normal, siang dia tidur, malam dia berjaga. Tapi yang dia sebut ini orang yang normal. Dia menceritakan di manakah tempat manusia paling sihat. Tempat itulah tepat ketika Allah takdirkan waktu solat. Setiap waktu solat tepat dengan manusia paling cergas. Dan Al-Quran mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inna salataka al-mu'minina kataban mawquta. Sesungguhnya solat itu Allah telah tentukan pada masa-masa yang tentu, dan dia mengkaji waktu solat tepat dengan manusia paling cergas. Dan dia tidak hubungkan dengan solat. Tetapi dia beritahu pukul-pukul sekian itulah waktu yang paling cergas dan itulah tempat yang Allah peruntukkan kita solat. Dan Islam ialah agama yang lengkap, physical dan spiritual. Sekiranya kita mengambil Islam itu sebagai lengkap, tidak kita mengambil sebahagiannya. Tuan-tuan semati, profesor ini meneruskan kajiannya. Profesor ini adalah seorang ahli engineer yang sangat-sangat pakar dalam bidang gelombang. Dan akhirnya dia mengkaji gelombang tidur manusia. Ketika tidur manusia, apakah yang berlaku? Dia buat kajian yang cukup lama dan dia dapati waktu tidur, bila kita tidur, dia gunakan alat EEG, ECG. Dia lihat bagaimanakah perubahan gelombang yang keluar daripada otak kita. Ini keputusannya. Dia kata ketika kita sedar seperti pagi ini, gelombang kita berjalan tetapi dia ada superimpose, ada dua gelombang. Bila kita tidur, tinggal satu gelombang. Satu gelombang hilang, satu wave lagi hilang. Kemudian bila kita jaga, dia datang dua balik. Apakah gelombang ini? Kalaulah ada dua-dua kita jaga, hilang satu, kita tidur. Dan dia begitu lama, dia kaji masa kita tidur. Masa kita tidur, hilang satu gelombang. Masa kita jaga, ada dua gelombang superimpose. Seolah ini gambar untuk menerangkan, ketika kita jaga, ada dua gelombang yang keluar daripada otak kita, yang superimpose. Bila kita tidur, hilang satu, seperti orang mati. Dan dia menceritakan stage pertama, stage yang kedua kita tidur. Bila kita tidur waktu pukul 3 pagi, badan kita sejuk macam orang mati. Kita tersentuh orang sebelah kita sejuk seperti mayat. Kata profesor ini, kita mati sama seperti kita mati sebab satu gelombang telah hilang. Seolah dia nak katakan satu roh telah keluar. Dan apabila kita sedar, dia jaga balik, dia akan datang sekali. Dan dia diberikan ayat Quran ini. Dalam surah Az-Zumar, Allah menyatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah ta'ala anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yusul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa ketika dia tidur. Allah kata ketika kita tidur, Allah matikan kita. Allah ta'ala anfusahina mautiha, Allah mewafatkan satu jiwa itu ketika kita tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, tapi waktu tidur itu Allah tidak matikan kita, tetapi seolah mati. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, dan Allah pegang satu lagi roh yang menyebabkan kematian. Wa yusil ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan roh satu lagi sampailah masa yang ditetapkan. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Inilah ayat bagi mereka yang berfikir. Dalam tafsir dikatakan satu roh kita ketika kita tidur dicabut dan kita tidak sedar lagi. Tetapi sekiranya dua roh ini dicabut, kita innalillah. Waktu tidur ialah saudara mati. Dan apabila profesor ini melihat ini, terus yang mengucap syahadah. Sebab dia orang pertama yang melihat ketika tidur satu gelombang keluar. Dan dia terus mengucap syahadah sebab dia orang pertama yang mengkaji. Seolah-olah orang yang paling pakar dikalahkan oleh mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan semati, dia mengatakan tidur ialah benar-benar mati. Malam tadi kita mati, tuan-tuan. Alhamdulillah, pagi ini kita hidup. Dan bagaimanakah berlakunya disebut sebagai
REM, M-R-E-M. REM ini tempat kita berlaku mimpi. Mimpi kita berlaku ketika kita sudah hampir sedar. Mengikut proses tadi. Tak pernah kita mimpi tak sedar, tak pernah. Bila kita mimpi mesti sedar. Dia berlaku hanya 5 second. 1, 2, 3, 4 second. Kita rasa macam 1 hari. Kita dikejar harimau 1 hari kita lari. Rupanya 5 second saja mimpi itu berlaku. Ini dikaji berdasarkan gelombang yang keluar daripada otak kita. Dan Rasulullah mengajar kita berdoa bila bangun pagi. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya Allah yang menghidupkan kami kembali selepas mematikan malam tadi. Malam tadi Allah kata kita mati. Rasulullah mengatakan kita telah mati malam tadi. Benar, perbesaannya kata kita telah mati. Dari segi fizikal kita sudah sampai sama mati. Tidur ialah sudah mati. Dan ditunjukkan dalam kajiannya bahawa satu gelombang telah keluar. Dan sekiranya gelombang ini tak keluar, yang satu lagi turut keluar. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan yang mati. Dan Rasulullah juga banyak hadis-hadis yang menggambarkan tidur ialah mati kecil. Dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadzal doa. Rasulullah berdoa seperti ini. Alhamdulillahilladzi radda ila ruhi wa afani fi jasadi ila akhirih. Maksudnya Allah yang telah kembalikan roh saya. Maksudnya kita telah mati malam tadi. Alhamdulilladzi radda ilayya ruhi. Allah mengembalikan roh kita. Dan kita sangat sedikit mengkaji tentang tidur. Tetapi orang Islam yang mengkaji ialah profesor dalam bidang kejuruteraan sebab dia pakar dalam bidang gelombang. Dan dia mengatakan ketika akhir sebelum kita mati keluar satu gelombang yang tak pernah keluar sepanjang hidup kita. Gelombang ini sangat tinggi dan dia identify gelombang yang keluar ketika kita hampir mati ialah gelombang gamma. Gamma ialah gelombang yang keluar ketika kita sedar. Dia buat kesimpulan ketika kita mati, dicabut roh kita sedar. Profesor ini sebut, bukan kajian kita. Ketika dicabut roh kita sedar. Walaupun kita koma 1 minggu, ketika hari mati kita sedar sebelum dicabut roh. Ini bukan kajian dilakukan secara pasti, tetapi dikaji oleh orang Islam. Yang akhirnya dengan kajian mukjizat ini, dia diberikan oleh Allah petunjuk, dan ayat ini mengalahkan profesor namanya Profesor apa tadi? Dr. Arthur Edison namanya. Tuan-tuan boleh cek balik. Dan dia ditawan oleh Allah ya taala anfusahina mautah wallati lam tamut fi manbiha fazu billati qada al mauta wa yusul ukhra illa ajalin musamma inna fi dzalika liqawm yatafakkarun. Kita baca sudah dalam minggu yang hari yang ke-10 barangkali surah apa? Surah Az-Zumar ataupun belum lagi. Tetapi dia memberi faedah kepada mereka yang mengkaji. Kita dengar dan hanya dengar keindahan bacaan tilawah. Tuan-tuan, kenapa kita bermimpi? Ini juga dikaji oleh profesor tadi. Dan kadang-kadang kita sangat-sangat ditekan dada kita seperti kita ditindih oleh beban yang besar. Kenapa itu berlaku? Kata profesor tadi, bila kita tidur, satu gelombang keluar. Bila kita sudah nak sedar tapi roh belum sampai, kita rasa ditekan. Dan bila roh sampai balik kita sedar. Itu kata profesor tadi. Tetapi hanya Allah yang tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tuan-tuan semati. Dan ayat inilah auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi yatawaffakum bil, dan dia Allah yang mewafatkan kamu ketika malam. Allah sebut kita dimati ketika malam. Wallazi yatawaffakum bil laili wa inma jarahtum bin nahar ila akhirih. Syahid kita ialah Allah mewafatkan kita ketika waktu malam. Benar, tidur ialah saudara mati. Malam ini ingat sebelum kita tidur, dan tidurlah sebahagian daripada proses fitrah ciptaan Allah. Satu masa kita tak akan pakai lagi. Tuan-tuan, kenapakah kita mimpi juga dikaji oleh profesor tadi? Dia mengatakan mahma kanatul al-hulm alladhi nara fil manam bainahu fi waqi' la yusraf aksar min salasa sawani. Panjang mimpi kita sebenarnya berlaku 3 second je. 1, 2, 3.
Tadi saya kata 5, sebenarnya 3. Kita rasa panjang, tapi lepas kita mimpi mesti sedar. Tak ada mimpi tak sedar. Dan dia mengkaji ialah gelombang yang sama. Tuan-tuan yang semati, Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf, inilah mimpi sebahagian daripada karunia ilahi. Dan Nabi Yusuf bermimpi tentang matahari, bulan dan planet. Kaukabun dalam bahasa Arab ialah planet dan diterjemahkan sebagai bintang, salah. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya batani ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara lim sajidin. Saya bermimpi melihat 11 planet. Kaukaban ialah planet, bukan bintang. Bintang mengeluarkan cahaya, tetapi kaukaban tidak mengeluarkan cahaya. Kebanyakan terjemahan dalam bahasa Malaysia mengatakan saya melihat 11 bintang. Salah. Saya melihat 11 planet, matahari dan bulan, yang kemudian ditafsirkan dengan mereka Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir dan mereka berlindung di bawah Nabi Yusuf. Dan tuan-tuan, inilah yang sebutkan tadi. Dan mimpi yang baik ialah daripada Allah. Dalam hadis mengatakan bahawa ru'yah as-salihah, dalam Islam kita sebut ru'yah, mimpi yang benar, yang tak benar bagi ahlam. Ru'yah as-salihah wa fi ru'yah hasanah min Allah wal hulm minasyaitan. Dan al-hulm kita tak ada beza antara mimpi yang dibawa oleh syaitan dengan mimpi yang diberikan Allah. Yang satu dibawa oleh syaitan, satu lagi yang Allah kurniakan. Dua-dua adalah sebahagian daripada kundrah ilahi. Menunjukkan daripada apa yang kita bincang tadi, tuan, masa terlewat. Agama manusia Allah, inna dinallahi al-Islam. Agama manusia Allah ialah Islam. Al-Quran menyaksikan mukjizat. Dan kata sepanjang zaman orang bukan Islam telah meluk Islam disebabkan hidayah melalui Al-Quran. Dan inilah contoh-contoh mereka yang telah diberikan. Dan Islam ialah agama yang lengkap. Islam ialah agama yang lengkap. Dan Allah mencabar kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa waladinillahi yabghunahu aslama fis samawati wal ardi. Walau aslama fis samawati wal ardi qara'u wa ilayhi yurja'un. Dan apakah agama sampai dengan Allah yang kamu ingin lagi? Apakah agama yang berkesan pada Allah yang kamu ingin? Sedangkan Allah seluruh alam semesta tunduk padanya secara terpaksa ataupun sukarela. Wa ilayhi turja'un, dan pada mereka lah, kepada Allah lah mereka dikembalikan. Tuan-tuan, marilah kita sebagai penutup, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab ialah bahasa utama kita. Bahasa Al-Quran, bahasa mukjizat, bahasa Islam, bahasa ilmiah kita, bahasa Al-Quran, bahasa syurga. Marilah kita menguasai ilmu bahasa Arab dengan sempurna, tuan-tuan. Masih belum terima. Terdapat 18 bahasa Arab untuk kita pahami Al-Quran dengan sempurna. Marilah kita ambil sebahagiannya, sama ada ilmu lughah ataupun ilmu nahwu ataupun ilmu musarraf, ilmu syiqaq, ilmu bayan, ma'ani dan sebagainya disenaraikan oleh para ulama kita. Marilah kita mendalami, saya dan tuan, untuk kita merasakan mukjizat yang abadi, mukjizat yang sebenarnya. Kitab-kitab yang ditulis begitu banyak, dan selagi kita tidak menguasai bahasa Arab, selagi itulah ilmu ini terpisah daripada jiwa kita. Marilah kita lihat bagaimanakah bahasa Arab yang mudah, yang kita harus pelajari kembali. Dan untuk kita melihat tafsir-tafsir yang mutabar, kitab-kitab hadis yang banyak, kitab-kitab kontemporari, fatwa dan sebagainya, ini semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kalau terjemahan pun, kita seperti tengok dan televisyen dengan tengok terjemahan. Dan alangkah indah. Bahasa Arab ialah bahasa mukjizat yang agung. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang sangat banyak. Siapa nak baca sekiranya kita tidak memahami bahasa Arab? Dan marilah kita melihat bahasa ilmu pendarahan yang begitu banyak, ilmu toros yang ditulis, disalin dalam segala bahasa. Dan akhir tuan, marilah kita sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-kitab wal hikmah. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Da'wa bismillahirrahmanirrahim. Wa biha salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wa salam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan
ما هو أهله